Tetapi di Malaysia ada satu skim tu, dimampukan dengan pinjaman peribadi di bank, buat pinjaman personal loan dengan interest rate sekian-sekian, menggunakan sistem riba. Buat loan guna sistem riba, kemudian guna duit tu. Sedangkan Nabi kata segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang, diharamkan riba, kan? Dihentikan mulai sekarang, Nabi kata nak khutbah terakhir, Nabi dah pesan. Tetapi kita bayangkan ada di kalangan kita memulakan pembinaan rumah tangga asasnya dengan duit yang memang bercampur dengan riba. So, macam mana tak ada masalah rumah tangga? Hantaran pakai duit tu, belanja tetamu datang pakai duit tu, kan? Sedekah bagi duit mas kahwin pun pakai duit tu. So macam mana tak ada masalah? Cuci tu confirm masalah. Cuma mungkin tak secara serentak, mungkin perlahan-lahan dia makan kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, tak layak. Macam mana tak layak? Apa pun tak tahu, mengaji tak tahu, semayang tak tahu. Besok dah kahwin, pandai-pandai lah belajar. Tak macam tu. Kena belajar dulu. Adik tu pun setuju dengan saya, jerit dia. Betul tak? Kena belajar. Tu sebabnya kalau yang kahwin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabar. Dia bila mula-mula bercakap, dia takkan terus masuk gear 5 nanti sangkut. Sabar. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara Al-Fadil Ustaz Muhammad Zuhaili selaku orang Kuwait. Cakap ni 9 tu orang Kuwait, orang pengasas, founder kan, Muhammad Zuhaili, Muhammad Zuhaili Services and Quranic Center. Seterusnya Hulu Balang Penggerak Aktiviti Program. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Puan tu kena lebih sebab dia ramai. Kejap, belum kuat lagi nanti. Sabar. Ni memang perlahan dulu. Sabar. Kan, kejap lagi kuatlah ni. Kan? Tok Guru saya pesan jangan terus gelojoh sangat, nak kuat-kuat. Nanti mencungap di pertengahan. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Bak kata orang, panjang galah keranji dikait, halban tua kedidi menyanyi. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Bunga cempaka berseri-seri, melati layu di petik penghulu. Asmara cinta menampi janji, pelangi rindu di lastik jerbu. Salak dipangkin sebiji hilang, jerami padi merungkup kayu. Hendak kahwin dengan yang disayang, mengharapkan cinta mekar selalu. Sutra kembayat pakaian asing, berseri-seri keraplah dipandang. Cinta karat, kenangan bersanding,
suami isteri mengharap sayang. Melurut lalang risau kerengga, ke bukit indah hutan diredah, hidup girang bergurau senda, tergigit lidah jangan amarah. Daripada pantun-pantun yang saya berikan ni menggambarkan keindahan kehidupan berumah tangga. Tak ada siapa yang tak nak berumah tangga. Semua orang nak berumah tangga, dan kalau berumah tangga pun tak ada siapa yang tak nak bahagia. Tetapi baru-baru ni saya baru perasan ada satu konsep yang ramai orang. Dia kata kalau nak bahagia kita kena macam ni, kalau nak bahagia kita kena macam ni. Macam-macam motivator ustaz beritahu. Kalau perasan lah, ada ni bahagia. Dia kata salah rupanya. Saya sendiri pun baru perasan. Rupanya bahagia ni, kita pandai masak, kita pandai melayan suami, tapi belum tentu lagi bahagia. Suami bertanggungjawab bagi duit 10,000 sebulan, kan, Sing dollar, kan, bagi 10,000 sebulan, bagi kereta 2 biji, kan, bagi allowance shopping setiap bulan, pun belum tentu bahagia. Tapi ada orang tu dulu hidupnya susah, kais pagi makan semalam, nah, lagi teruk daripada kais pagi makan pagi kira balik modal. Ni kais pagi makan semalam, orang dulu kerana kais pagi makan minggu lepas, ada hutang-hutang tak selesai lagi. Tapi boleh bahagia hidup. Mak ayah dulu susah, tapi anak-anak semua elok, dapat pendidikan baik, bahagia. Habis tak betul lah teori itu tadi. Sebenarnya kita perlu perbetulkan sikit, sebenar bahagia atau tidaknya semua di tangan Allah. Jadi kalau orang nak bahagia kena cari sumbernya yang betul, sumbernya yang betul. Itu sebabnya dalam banyak-banyak organisasi, dalam banyak-banyak NGO, kenapalah Ustaz Muhammad Zuhaili boleh pilih nak buka Quranic Center ni, kan, Quran Center ni. Kenapa? Sebab Quran ni dalam usaha kita mencari Allah, di situlah akan jumpa bahagia. Itu sebab saya sebut, siapa yang ikut, yang follow TikTok setiap hari, Facebook, YouTube, dia akan perasan saya cakap apa. Saya kata barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Minta lah dia jaga aku, minta lah dia tu pun manusia, dia pun kena Allah jaga. Macam mana kita mengharapkan bahagia daripada dia? Rupanya Allah juga yang bagi kita bahagia. Nabi punya susah hidup sepanjang hayat Nabi. Nabi bukannya Nabi susah, Nabi saya nak tanya, Nabi miskin ke kaya? Nabi kaya, cuma Nabi milih untuk hidup sederhana. Kalau Nabi miskin, macam mana mungkin Nabi boleh bagi bantuan, tolong orang? Hampir setiap hari Nabi tolong orang. Kalau kita kata Nabi miskin, tapi Nabi memilih untuk hidup secara sederhana. Dan adakah Nabi kecewa dengan hidup Nabi? Tak, Nabi bahagia. Nabi bahagia dengan adanya Allah. Bayangan ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj, kemuncak kebahagiaan Nabi bila Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Declare Nabi kita kekasih Allah, dan kita berbangga kita duduk di bawah, kita menjadi umat yang dilabelkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini belum start lagi, belum start iman. Jadi makna kata, kalau kita tengok basic tu kita perbetulkan balik. Bila kita cerita bahagia, perpaduan keluarga sakinah. Sakinah lagi lah, tadi cerita bahagia, itu belum cerita sakinah. Apa maksud sakinah? Sakinah ni maksudnya kecenderungan, ketentraman, ketenangan. Itu adalah sakinah. Macam mikrofon ni kan, dia tak tenang, kejap-kejap dia turun. Kejap-kejap dia turun. Okey. Lepas tu kan orang komplain, tak dengar. Okey. Tak apa, okey. Tak ingat okey, ni okey. Sebab nanti lagi jauh. Jadi, mana kata kita perbetulkan balik konsep tu. Okey, sakinah ni apa? Sakinah, ketenangan, ketenteraman, kecenderungan. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21,
Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Memang dah kita punya type dah, jenis-jenismu sendiri, kan? Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaramu, di antara kedua-dua pasangan ini, perasaan kasih, sayang dan belas. Mawaddah tu kasih sayang, rahmah tu belas, rasa belas, kesian. Tak sampai hati tengok pasangan tu susah. Macam Allah, dia tak sampai hati tengok hamba-Nya susah, tetapi dibagi ujian tu bukan sebab nak bagi kita susah, sebab dia tahu keupayaan kita dan kemampuan kita setakat mana. Dia uji kita 3 kali kahwin tak berjaya. Ada di kalangan kita yang rajin kahwin dan rajin bercerai. Bukan dia minat sangat bercerai tu, tetapi dah tak, rezeki dia dah macam tu. Dia dah usaha dah macam-macam. Yang pertama buaya, yang kedua badak. Buaya ni dia cuka cari daging-daging lain. Badak ni tak buat kerja, buta je. Badak, membadak namanya, kan? Yang satu lagi tu pula Tyrannosaurus, T-Rex, mendera je, baran betul, nak marah je. Contohlah. Jadi rezeki dia nak buat macam mana, kan? Tuhan uji dia untuk itu. Ada orang Tuhan uji dia dengan sakit. Ada yang diuji dengan suami isteri sihat, anak-anak semua tak sihat. Ada juga diuji rajin kahwin, macam-macam. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah, dengan kasih sayang, Allah bagi kita ni, bagi kita semua cara untuk memenuhi syahwat dengan satu yang disebut sebagai ikatan perkahwinan. Itu sebab pentingnya, semua benda paling penting sekali adalah setting, niat gitu. Macam datang hari ni kan, saya datang untuk program ni, bukan semua orang datang kerana Allah, bukan semua. Kalau orang lain lah, you all saya tahu kerana Allah. Ni mana kalau ada orang program datang ke Lotus Desaru, kadang bukan kerana Allah, kerana beli shopping, beli barang-barang murah, mungkin dapat jumpa Samsul Debat, mungkin beli selfie, mungkin tak sabar-sabar, tak nyempat ambil gambar. Wah, tahu dah kejap lagi dia sesi dengan Samsul Debat ni. Nak menyuap, ambil gambar. Nak menyuap, ambil gambar. Ada, tapi bukan grup ni lah, tempat lah, grup lain. Macam tu lah, kan? Jadi bukan semua. Ada tu pula dia datang sebab dapat jumpa, mungkin ada saudara mara dia di sini, dapat peluang jumpa, dia datang jumpa, mungkin. Rupanya penting, innamal a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Jadi pentingnya nak memenuhi syahwat kita ni. Betul, dalam memenuhi syahwat boleh memenuhi syahwat dengan perkahwinan. Benda tu seolah kita ambil lesen, betul. Tapi alangkah baiknya kita upgrade kita punya nilai kekeluargaan kita tu dengan kita letakkan niat kerana Allah. Saya sebut dalam ceramah saya, nak jadikan satu kerja tu sebagai satu ibadah, benda baik, perkara tu diizinkan oleh Allah, dan niat kerana Allah. Ada tiga-tiga ni dapat pahala ibadah. Tu ada orang bekerja 30-40 tahun bekerja dalam bidang sektor kerajaan, services, kerja memang buat benda-benda baik. Kerja contoh di Malaysia ni ada satu nama dia Jabatan Kebajikan Masyarakat, hari-hari bagi bantuan ke orang. Lepas 40 tahun baru sedar dia tak ada sehari pun dia niat kerana Allah. Maka rugilah dia. Apatah lagi berkahwin. Berkahwin ni sunnah. Nabi pun kahwin, maka kita kahwin. Tu sebab ada sekali tu sahabat tu cakap, aku ni nak semayang, aku nak ibadah, aku tak nak tidur-tidur. Yang seorang tu pula, aku ni nak puasa, tak nak buka-buka. Yang aku pula tak nak pandang perempuan, aku tak nak kahwin, dia kata.
Kemudian cerita ni didengari, disampaikan kepada Nabi. Nabi tanya, benarkah kalian menyebut begitu, begini, begitu, begini? Memang benar Rasulullah, kami sebut demikian. Sesungguhnya aku ni yang paling tinggi ketakwaannya di antara kamu. Tetapi aku bersolat, aku beribadah, tapi aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang tak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan sebahagian daripada aku. Nabi sebut. Ini tak payah melampau-lampau sangat. Boleh kahwin? Boleh. Alangkah bagus. Rupanya kahwin tu Nabi pun buat. Aku nak buat jugalah sebab Nabi buat. Dapat pahala sunnah. Tapi sayangnya ramai yang kahwin sebab geram. Geram betul tengok budak perempuan tu. Ada yang kahwin sebab mak bising. Memang kerja mak bising saja. Bila nak kahwin? Bila kahwin? Bila nak beranak? Dah beranak bising lagi tu. Kenapa nak perempuan je bila dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak aja kerja kau. Salah juga beranak. Mak ni memang bising tu biasa. Kan? Anak ni macam tak biasa pula anak tu bising. Mak tu bising. Biasa. Memperbetulkan niat. Tu sebab kita tengok di luar negara, kadang-kadang kita tengok di barat, kadang-kadang artis-artis pemain bola sepak antarabangsa, kita tengok dia tak kahwin pun. Dia duduk dengan girlfriend, duduk serumah, anak sampai dapat 3-4 orang dalam rumah tu. Dan benda tu halal, norma biasa pada mereka. Dan bila tanya bila nak kahwin, buat masa ni kami tak terfikir lagi. Anak dah 4, tak terfikir lagi nak kahwin. Nah, kan? Jadi pada mereka benda tu okey, sedangkan itulah satu kekejaman yang dibuat pada diri sendiri dan kekejaman pada zuriatnya tu. Tu sebab bezanya kita dengan prosesnya, diajar semua. Tu sebabnya Quran dan Sunnah ajar semua daripada mula buka mata sampai mati, semua diajar. Semua ajar. Tu sebab siapa yang nak belajar sesuatu dalam Quran tu, apa benda yang tak ada? Cara nak ikat tudung pun ada dalam Quran. Cara nak repair handphone pun ada dalam Quran. Cara nak buat mutabak, cara nak buat roti canai ada dalam Quran. Jumpa tak ayat tu? Jumpa tak ayat tu? Cara nak bancuh kuih, nak buat kek caramel, semua ada dekat dalam. Nak bancuh air macam Starbucks pun ada dekat dalam Quran. Oh, dah mula fikir ayat mana ni? Buka dalam surah An-Nahl ayat yang ke 143. Fas'alu ahli zikru fa in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Tu ayat ni. Cari tak jumpa lah ustaz. Ya, tu ayat dia. Pergi jumpa orang yang pandai tu, suruh dia ajar. Tu dapatlah. Puas mikirnya ya. Kan. Jadi mana kata kalau kita tengok hari ni, niat ni mustahak. Dalam perkahwinan sendiri pun niat tu mustahak. Tu sebabnya nak kahwin kerana apa? Tu sebab baru-baru ni saya ada bentang paper tentang cabaran rumah tangga pada hari ni. Saya fikir Singapura, Malaysia, kita serumpun dan masalah tu mungkin lebih kurang sama. Sebelum kahwin lagi dah ada 3 masalah. Masalah pertama, masalah tak mampu. Masalah kedua, masalah tak layak. Masalah ketiga, masalah ikhtilat. Apa masalah tak mampu? Tak mampu dari segi kewangan, tak mampu zahirnya, tak mampu nak menyediakan kemudahan-kemudahan, nak jaga anak orang yang tak mampu. Tetapi di Malaysia ada satu skim tu, dimampukan dengan pinjaman peribadi di bank. Buat pinjaman personal loan dengan interest rate sekian-sekian, menggunakan sistem riba. Buat loan guna sistem riba, kemudian guna duit tu. Sedangkan Nabi kata segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang, diharamkan riba. Kan? Dihentikan mulai sekarang, Nabi kata nak khutbah terakhir, Nabi dah pesan. Tetapi kita bayangkan ada di kalangan kita memulakan pembinaan rumah tangga asasnya dengan duit yang memang bercampur dengan riba. So macam mana tak ada masalah rumah tangga? Hantaran pakai duit tu, belanja tetamu datang pakai duit tu, kan? Sedekah bagi duit mas kahwin pun pakai duit tu. So macam mana tak ada masalah? Cuci cerita confirm masalah. Cuma mungkin tak secara serentak, mungkin perlahan-lahan dia makan kebahagiaan rumah tangga.
Yang kedua, tak layak. Macam mana tak layak? Apa pun tak tahu. Mengaji tak tahu. Semayang tak tahu. Besok dah kahwin, pandai-pandai lah belajar. Tak macam tu. Kena belajar dulu. Adik tu pun setuju dengan saya. Jerit dia. Betul tak? Kena belajar. Tu sebabnya kalau yang kahwin silang budaya. Silang jenis budaya, latar belakang. Contohnya, nak kahwin dengan orang putih, ada yang gemar yang putih-putih, ada juga yang gemar yang gelap-gelap. Dia nak sangat, dia sayang betul dengan orang Nigeria tu. Contoh, dia suka yang metalik tu, kan? Dia kahwin, dia nak kahwin dengan tu. Bagus, baik, sebab dah buat tarik dia dalam Islam. Betul. Cuma satu perkara saya pesan, tolong pastikan dia mendalami agama kita. Sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan sudah belajar dulu. At least dapat basic jadilah. Supaya paling tidak kita ajar dia untuk perbetulkan niat dalam hati dia. Dia masuk Islam bukan sebab nak kahwin. Bukan. Biar dia masuk Islam tu sebab dia rasa syukur dengan agama ni. Rupanya agama ni bagus, rupanya agama ni baik. Sebab banyak sangat kes yang saya jumpa, dah kahwin masalah banyak. Dia kata dah tidak kahwin, so pandailah ajar. Sampai ke sudah tak ajar. Tu belum cerita lagi. Kahwin dengan yang bukan Islam masuk Islam. Yang bukan Islam masuk Islam tu lebih taat daripada dia yang Islam. Itu pun banyak juga. Malu kadang-kadang. Dia menangis, suami saya tak nak semayang Ustaz. Saya puas pujuk dia. Saya nak dia jadi imam saya. Alangkah baiknya kalau saya dapat imam macam Ustaz. Sudah, saya kata. Lain fokus ni, saya kata. Jangan macam tu kak. Boleh dia jadi imam tu, nanti panggil dia datang jumpa saya, kata. Nasihatkan. Tapi benda ni berlaku. Lepas tu dah kahwin bergaduh. Kenapa awak tak semayang? Awak yang suruh saya masuk Islam. Sekarang awak nak paksa saya semayang pula. Saya tak nak semayang, awak yang suruh saya semayang. Awak suruh saya masuk Islam, bersuruh, dia kata. Dia cakap macam tu. Itulah keadaan dia. Tak layak lagi apa? Panas baran. Tak layak kahwin. Dia tak boleh kontrol kemarahan dia. Macam mana nak jaga ketua keluarga yang panah baran? Masalahnya panah baran ni bukan lelaki sahaja. Orang perempuan pun suara tu cepat sampai kat chorus. Mahal. Kan? Orang lelaki macam ni. Makin lama makin ke bawah ni. Kan? Kalau Ustaz Zuhaili tu makin kecil. Tapi Ustaz dah kahwin kan? Rumah Ustaz tak macam tu. Dia kalau nak marah hanya Ustaz azan, Allahu Akbar. Geda lah. Sebab setan lagi. Jadi isteri nak marah azan, abang ni kan Allahu Akbar. Tak jadi marah, setan lagi dah. Allahu Akbar. Dia pun menyaut Allahu Akbar. Macam tu lain kali tu. Setan ni lagi jauh waktu azan. Macam tu menyaut dia, asyhadu alla ilaha illallah. Dia tunggu sampai habis azan dah doa. Abang, kenapa buat macam ni? Kan dah reda tu. Mana orang dekat masjid lepas habis la ilaha illallah Allah rabbana zida wa ta'am tasawwatu qaimatan alhamdulillah mana tumbuk tak ada kan, semua tenang aja, nak solat je dah semua. Nampak tak? Tu juga tu kan, tak layak. Dan yang ketiga, ikhtilat. Ini paling membimbangkan, terutamanya golongan anak-anak hari ni, anak-anak muda. Ikhtilat ni macam mana? Bukannya waktu bertunang tak jaga hubungan tu satu hal. Sebelum berkahwin, dia lelaki ni dengan perempuan lain tak jaga ikhtilat, perempuan ni dengan lelaki lain tak jaga ikhtilat. Banyak saya jumpa. Kemudian bila kahwin, dah kahwin berapa tahun baru terbocor rahsia. Apa hubungan dia dengan orang lain sebelum ni pernah jadi apa? Dia ni dengan orang ni pernah jadi apa? Ya Allah Akbar. Skandal-skandal silam terbongkar. Masa itulah cabaran sebenar pada rumah tangga, saya kata. Itu sebabnya back to basic. Itu sebabnya kita ni mencegah lebih baik pada mengubati. Mengubati sakit. Mengubat memang sakit.
Memang sakit. Itu sebabnya bila tak jaga benda ni, kita kahwin dengan orang ni, kita kena bersih. Macam lain lah kalau memang dia tahu background dia. Dia perempuan masa je nak kahwin, dia tu perempuan ni kerja kelab malam. Kita tahu nature dia indah macam-macam berlaku dekat dia. Tak apa, saya terima awak seadanya. Bila awak melafazkan kalimah suci, awak mengucap dua kalimah syahadah, awak bersedia nak kembali kepada fitrah, saya anggap awak lah sesuci-suci manusia di hadapan Allah. Jauh tu ayat ni. Saya kena lakonkan biar dia faham. Yang tu keadaan dia. Nampak tak? Itu lain. Ini keadaan dia ingat baik, dia ingat okey, tiba-tiba sebab ikhtilat puncanya. Ini masalah-masalah yang berlaku. Dan dengan wadah kasih sayang, memenuhi syahwat, suami isteri akan melahirkan, mengembangkan zuriat keturunan manusia. Melahirkanlah seberapa ramai yang kita mampu. Jangan risau-risau. Macam mana nak jaga anak kita ramai-ramai, bang? Setiap anak ada rezekinya, cuma kita tak nampak aja. Lainnya kalau lahir keluar, nah 1,000 lain kan. Tak ada. Kalau keluar dah ada berapa cek kan? 5,000 tak ada. Tetapi ada rezekinya setiap anak tu. Jangan risau. Tu ada anak orang tu 8 orang, ada anak tu 10 orang, 12 orang. Di Singapura pun dah mula dah kempen untuk meramaikan anak kan. Sebab tahu dulu silap kan. Silap yang masa kurangkan anak, satu keluarga hanya boleh ada 2 orang anak tu, baru dia tahu rupanya ada masalah, panjang ke panjang. So lahirkan anak, jangan risau. Jangan kira muda tua. Cuba aja, mana tahu. Makin kurang pula grup ikut rombongan MZ ni. Kenapa ke apa tu tak ikut ke? Dia mabuk. Mengandung lagi dia tu tua. La ilaha illallah. Mana tahu. Balik beli cabang Ustaz Samsul buat main galak lagi gitu. Macam tu kan. Rezeki Tuhan bagi. Mana kita tahu. Balik daripada sini, yalah sini datang malam tadi sejuk pula. Pasang aircon. Balik sampai Singapura, panggil anak-anak semua ni, ada berita baik nak bagi tahu ni. Apa dia, mak? Mak kamu ni, ayah kata mak kamu mengandung. Dapat adik lagi kita. Rezeki. Jangan gitu. Dah tua beranak. Jangan cakap. Dah rezeki Tuhan bagi. Kan? Teruk betul tu tua cik mangga. Mak nak benda-benda masam je tekak ni. Kan? Dan begitu juga suami isteri demi nak dapatkan sakinah tu tadi, bermusyawarah kerana saling menghormati, memahami keperluan masing-masing. Nampak? Bermusyawarah, berbincang, apa-apa berbincang. Kalau ada perkara yang rasa tak kena cakap. Abang tengok semalam waktu program yang pergi tu bagus-bagus dah, tapi abang tengok cara bergambar dengan Syamsul Debat tu macam rapat sangat aja. Lah abang bukan ada apa-apa pun, nampak orang ramai. Tidaklah. Abang tengok macam tak kena. Kalau tengok ni, abang tengok di gambar ni macam tersentuh je. Tak ada bang, tak ada. Boleh tak tua-tua ni jangan cemburu. Sebenarnya salah. Bila suami kita rasa macam tu, kita kena terima. Cakap, ya ke bang, minta maaf lah bang, lain kali saya jaga bang, saya jaga. Betul kan? Tu belum cerita lagi orang buat fitnah. Gambar berlima, crop tinggal berdua. Lepas tu buat wallpaper pula tu. Jadi masalah. Betul. Saya pernah kena tegur ni. Ustaz kenapa ni Ustaz? Gambar Ustaz dengan isteri saya ni rapat sangat ni, berdua. Isteri saya sampai buat wallpaper. Ustaz ada apa-apa dengan isteri saya? Saya tengok gambar dekat mana lah gambar ni. Saya tak ingat hari-hari ambil gambar dengan orang kan. Tapi yang paling rapat sekali yang Singapura tu lah, rapat betul. Saya pun tak tahu nak react macam mana. Alah, sekali je Ustaz. Tu. Kepalanya nak kena dengan kepala saya dah. Ada. Tapi bukan grup ni. Grup lain. Kan? Begitu juga amanah pernikahan, membentuk pribadi yang baik agar dapat membina keluarga yang baik. Sebab bila dah baik, barulah datang ketenteraman jiwa. Macam mana nak jadi baik kalau semuanya tak baik? Macam mana nak jadi tenang? Anak perangai macam syaitanir rajim. Kan, anak-anak buat segala kejahatan yang ada dalam dunia yang kita tak pernah terfikir dia buat. Dia tipu segala benda. Dia buat segala benda. Kenapa nak aku jadi macam ni? Cek balik. Itu semua yang kita kena tengok. Itu sebabnya saya sebutkan dekat dalam
dekat dalam ceramah saya banyak saya kata 5 kunci keluarga bahagia. Saya kata tu kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga, kunci spare. Saya kata bila saya sebut, mana yang pernah dengar dia tahulah. Kunci rumah tu sistemkan keluarga ikut sistem Islam, tak ada cara lain. Tengok hari ni, bila kita tengok, bila kita buat perjalanan wisata, travel, datang ke Malaysia, kita buat dengan cara patuh syariah, semua tenang, okey, tak ada masalah pun. Dulu orang fikir melancong ni mesti pergi kelab, mesti suka, mesti gelak-gelak je, mesti kena pergi sana sini, main pergi taman tema je. Tak, datang ternyata boleh singgah masjid, kita solat sama-sama, tengok boleh solat berjemaah lagi, kemudian cerita tentang ilmu. Rupa-rupanya kita jangan berhenti buat kebaikan, sebab kita tak tahu kebaikan mana satu akan membawa kita masuk dalam syurga. Buat kebaikan banyak-banyak. Tu bila panggil Samsul Debat datang jauh-jauh, Johor lah datang. Dengan Singapura pun saya akan pergi, tak masalah. Kan? Ajaklah bawa pergi. Nak suruh pergi. Bila nak datang Singapura pula, ajaknya tidaknya dia nak pergi. Takkan main pergi je letak tong kat tepi jalan, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalnya kejap dah kena tangkap kat polis tu. Kenalah ajak dulu buat eventnya, kan? Itu yang saya bincang tadi dengan ni. Mungkin kita buat program kan? Ustaz dia pun nak cakap, insyaAllah kita adalah beberapa event yang kita sedang susun, kan? Macam tu lah. Doa banyak, jadi makna kata kita mengubah benda tu ikut sistem Islam, boleh. Bangun pagi solat sama-sama, sistem Islam. Dulu yang dipikir komunikasi. Ialah komunikasi kita kadang-kadang kita fikir sesama manusia, kita lupa komunikasi kita dengan Allah. Dengan nombor talian yang memang hari-hari yang kita dial 24434, kan? Tak cukup satu nombor. Apa jadi kalau kita telefon orang tak cukup satu nombor? Tak dapat. Apa call tak dapat? Nombor tak cukup. Ini subuh tak ada, nombor 2 tak ada, 4434 ada. Ada orang tu 443 je. Ada orang tu 3 je. Lepas tu, hidup aku susah lah, kenapalah aku diuji macam ni. Nombor telefon pun tak cukup, macam mana? Permohonan tak sampai, kan? Betul tak? 24434 talian tu. Lepas tu nak power lagi, pakai line yang direct line, terus pergi ni. Tambah lagi dengan salat sunat qabliyah ba'diyah. Nak bagi power lagi permohonan tu, kan? Tambah dengan salat tahajud, salat hajat lagi, baru betul. Berzikir pun malas, minta macam-macam. Aku ni macam tak dapat, rezeki aku macam tak ada je. Subuh pun tak bangun, minta macam-macam. Tu kata tadi tu, kan? Basic je, kan? Tu sebabnya dulu ada seorang hamba ni, nama dia Malik ni, dia kepada hamba kepada Husam bin Nuh. Bila dia kata dengan Husam bin Nuh ni kata, dia kata, wahai tuanku Husam, kemanakah gerangan? Aku sedang nak mencari jodoh untuk anak-anak aku. Untuk anak aku, dia kata, untuk anak perempuan aku. Kalau kau nak mencari jodoh, kata Malik, kata, kalau kau nak cari jodoh, yang pertama, jangan cari disebabkan oleh rupa paras, kerana itu perangai orang Nasrani. Nak rupa paras, nak cantik-cantik je. Yang kedua, jangan sebab keturunan semata-mata, sebab itu perangai orang Yahudi pentingkan keturunan. Yang ketiga, jangan disebabkan oleh harta benda, kerana itu tanda orang gila dunia. Habis nak cari yang macam mana? Carilah orang itu berasaskan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, insya-Allah selamat rumah tangga. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Bukan Malik namanya, Mubarak, minta maafkan saya. Mubarak nama dia. Cari tak jumpa, sudah dijumpa dengan hamba dia Mubarak. Wahai Mubarak, aku dah cari tak jumpa. Carilah, susah-susah engkau je lah kahwin dengan anak aku. Sebab dia je yang nampaknya beriman dan bertakwa. Dan Mubarak ni adalah seorang hamba yang hitam betul, keturunan Badui, berkilat muka dia. Tapi biar dia hitam kilat, jangan kita risaukan, kan? Rupa paras, Samsul Debat bukan cerah sangat, gelap juga. Cantik macam mana pun seseorang tu tutup lampu sama.
Ya, ni lofa tu tutup lampu menyala muka dia tak ada. Sama gelapnya. Kan? Iya, yang penting dalam ni, dalam hati ni. Tu saya tanya tu, kebahagiaan letak kat mana? So Mubarak ni punya baik Mubarak ni kenapa? Pernah satu ketika Tuan Husam bin Noh ni dia nak outstation. Dia nak tinggalkan tu. Dia kata, wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang kebun buah aku ni, tolong jaga. Aku nak bermusafir 3 bulan, aku ada urusan kerja di luar. Jaga kebun buah aku ni baik-baik. Baik tuan. Selepas 3 bulan dia balik, wahai Mubarak, kau tolong petik 3 biji buah, kau bagi kat aku. Kau pilih biji buah ini yang paling manis sekali. Dia pun petik satu, bagi dekat dia. Nah tuan, ni 3 biji. Dia pun makan. Buah pertama masam. Oh tak apa. Buah kedua pun masam. Buah ketiga lagi masam. Wahai Mubarak, 3 bulan aku bagi kau jaga ladang kebun buah aku ni. Kenapa kau tak tahu mana manis, mana masam? Maka Mubarak kata, demi Allah, kau pesan dekat aku hari tu suruh jaga ladang buah ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Macam itulah amanahnya Mubarak ni sampaikan Husam pilih dia. Cuba kalau kita jaga ladang buah, ada durian musangking pula. 3 bulan jaga, sebakul-sebakul bawa balik. Ni kebetulan jaga kebun kan, rasa langsung sikit gitu kan. Dia tak kisah tu, tunggu lama kan nanti busuk. Salah macam tu konsep dia. Tapi tu dia. Tu sebab kata tadi, yang pertama ikut sistem Islam. Itu kunci rumah. Solat sama-sama. Kadang-kadang orang perempuan bangun pagi lepas nyawa dia je. Bangun macam dia seorang lah masuk syurga. Lepas bagi salam, dia pandang suami atas katil. Neraka lah orang tua ni, ambul sedap. Sedap betul. Kejut suami tu, abang, kita solat sama-sama macam tu, solat sama-sama. Suami menjadi imam. Allahu Akbar. Baru betul tu Nabi kata, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Caranya apa? Dengan melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi bila solat, kita baca ayat Quran. Mana ada orang menyanyi dalam solat? Baca ayat Quran kan? Kita petik ayat Quran ni, petik ayat ni. Walaupun dah 25 tahun nasyid ayat tu je yang dibaca. Inna a'tayna dengan qul Allah. Inna a'tayna qul Allah. Tak apalah, dah itu je yang dihafal. Itu yang masa musim PKP yang itu, waktu dia jadi imam baru dia tahu banyak lagi surah dan Quran ni rupanya. Kan? Jadi sembahyang sama-sama. Nampak? Yang kedua, tidur sama-sama. Tidur sama-sama. Nabi dengan Aisyah tidur sama. Saya yang muda-muda saya tak risau, dia memang nak tidur sama. Tapi yang kadang dah berusia ni, yang remaja lewat kadang dah mula dia mengalau suami, tidur luar nyemak je. Tengok tu, panas. Dah macam-macam terdarah siang tu, memanglah panas. Tengok rimas. Pergi tidur luar tu. Kesian suami. Itu saya kata, saya tak tahulah di Singapura, saya tak pastilah, tapi di sini kita banyak dapat aduan. Orang lelaki dia nampak garang hebat di luar, pakai baju smart, songkok tinggi kan, pakai kopiah kurta, smart jalan, tapi dekat rumah atas katil macam minta sedekah. Dengan isteri payah nak dapat. Tolonglah. Yang isi belagak lah. Dia lah. Besar. Penanglah. Berair mata sebab terbayang betul. Kan Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta.
Maksud kalau suami tanya on tak on? On. Faham? Tak kira tua-tua buat cara tua. Pegang suami ni. Kan? Tidur sama-sama. Rupanya kita peluk tu pegang abang. Rupanya tu lah yang terakhir. Abang bangun bang. Saya nak cakap jangan. Kan nak mati. Macam mana nafas tak sampai. Itu saya kata. Tapi betul layan suami kamu. Kalau boleh lepas ni sebelum minta dah bagi. Tapi janganlah garang. Abang, masuk dah. Jangan macam tu. Panggil masuk milik garang betul. Manja. Faham? Apa dah? Tak payah rimas-rimas, sekejap aja. Kadang-kadang baru peluk-peluk, pegang-pegang, tidur dah. Dah. Okey lah tu. Dah tidur. Contoh. Saya dah bagi peluang abang yang tidur. Ya ke? Lah. Tak sedar. Kadang rupanya nak itu je. Dekat luar payah nak tidur, persegi tak tidur, tengah tak tidur. Iya. Tu yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Makan sama-sama. Kita kadang tak sedar bila makan sama-sama keluarga ni, orang dulu tengok, susah macam mana pun malam mesti makan sama. Makan sama-sama, anak-anak ikan tu cubitkan, letak dalam pinggan anak. Kita tak sedar, itu sebenarnya dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Sedekah paling utama keluarga kita, memberi pada keluarga kita. Tu kadang saya heran tengok mak boleh marah anak dia tu. Mak nak ayam tu sikit. Ambil lah sini, tak nampak ke mak pun ni macam mana jauh, macam mana bising. Mak nak ayam tu mak, ambil letak. Cakap dengan abang tolong hulurkan sayur tu sikit. Suami ambil suapkan. Cepat. Kan. Iya. Nah, ambil lah. Malulah nak tengok. Biarlah nak tengok. Yelah. Dia pun suap. Kan. Keluarkan balik. Sebab lupa pakai gigi. Lupa tak boleh nak kunyah kata. Betul. Makan sama-sama. Yang empat, jalan sama-sama. Malam-malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor round. Pusing satu Singapura. Contohlah, jalan sama-sama. Jadi itu sistem keluarga Islam. Kemudian bangun pagi, solat sama-sama, dah solat sama-sama, kita zikir, kita doa sama-sama. Lepas tu kalau ada masa, jangan sekejap jangan bangun dulu sekejap, ayah ada benda nak pesan sikit. Kita ni nak selamat hidup dalam dunia. Macam baru-baru ni ayah dengar dalam ceramah tu, kita kena ada 5 perkara. Dia pun besar, anak pun okey, dengar. Okey dah, itu aja. Simple aja sistem Islam. Lepas tu okey dah, semua pergi bersiap. Kejap lagi nak pergi sekolah kan, pergi bersiap. Okey, lepas tu dah siap, nanti minum. Sebelum keluar sekolah, nak pergi sekolah, minum dulu. Maknya beli ke dapur, siapkan sarapan. Bila nak makan, baca doa. Sistem Islam. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Itulah petua orang dulu-dulu. Kalau salah satu punca. Sebab rezeki halal ni maknanya rezeki yang dicari, pertama, tidak mengandungi kedurhakaan Allah. Kedua, diizinkan oleh Allah kaedahnya. Dan niat akanlah kerana Allah. Itu penting, saya kata tadi. So kerja biasa-biasa je. Saya pergi ceramah di Melbourne. Melbourne, Australia kan. Masa ceramah di sana, penganjurnya adalah Singaporean. Grup ni, saya ingat lagi Kak Lina, ada beberapa orang lagi dia
dah lama bermastautin di Singapura, diuruskan saya pergi campur sana, tetapi yang datang ramai orang Malaysia, ramai jugalah. Kerja biasa je, kerja petik buah, kerja kilang, kerja dekat stesen kereta api, biasa je, tetapi dia berjaya kumpul rezeki yang cukup untuk membesarkan anak-anaknya, dan anak-anak semua berjaya. Kerana apa? Walaupun kerja biasa-biasa, tetapi bila rezeki itu halal, diniatkan kerana Allah, itulah yang Allah balas. Itu sebab saya kata, saya tengok, bukannya kerja yang dia orang kaya-kaya ni sebab kerja dia dahsyat-dahsyat, doktor, lawyer, engineer. Tak, kerja biasa-biasa je. Sebenarnya yang kaya bukannya profession yang menentukan, bukan, Allah yang tentukan. Kan kita pandai menyimpan, kita pandai untuk menguruskan perbelanjaan kita, maka kita boleh mencapai apa yang kita nak. Itu kedua kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Sebab Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan bawa keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang bahagia tidak semestinya perlu ada prasarana fizikal yang baik. Tak semestinya rumah mesti besar, mesti kereta besar yang kita cerita tadi kan. Tak. Tetapi hala tuju tu penting. Bila dia letak matlamat, okey, ayah nak semua anak-anak ayah tahu kita ni bukan orang senang. Jadi kalau kita dapat makan ayam seminggu sekali pun dah alhamdulillah. Jadi kita kalau makan hari-hari, kita makan telur, kita makan ikan, jangan merungut. Allah tak suka kita merungut, berkeluh kesah. Baik ayah, makan aja apa yang ada. Baik ayah. Jadi dia pegang benda tu. Jadi sebab hala tuju dah ditentukan. Makan ikan, alhamdulillah. Kalau tak ditentu hala tuju, asyik-asyik ikan. Boring ah. Ayat dia. Ya. Jadi kita dah tahu keluarga kita susah. Tanyalah kita orang lama yang pernah hidup susah. Dia tak ada nak minta dah, sebab dia tahu kalau minta pun tak dapat. Buat apa minta? Makan pun dapat tu pun alhamdulillah. Tu sebab lauk orang dulu pucuk ubi. Kan yang Jawa tu sayur bening. Hari ni orang minta sayur bening ni bukan sebab sedap sangat. Dulu bukan sebab sedap sangat, sebab itu je yang ada. Terapung-apung sayur tu. Hari ni boleh minta, mak tolonglah buat bening tu mak, tolong buat bening. So maknya buat sebab air tangan maknya tu. Kan? Iya. Tu pasal kata tadi, hala tuju tu setting kita kena letakkan. Dah beritahu anak-anak, kalau tak nak kawan dengan setan, lepas maghrib ngaji. Tu dia letak setting. Setiap hari anak ngaji. Apa orang ngaji? Ayah aku cakap kalau kita tak ngaji kawan dengan setan. Tu ya ke? Ngajilah ngaji dia. Dan dia pegang sampai tua. Lepas maghrib dia ngaji, lepas maghrib dia ngaji. Kita dah dalam kubur dah. Kita dalam kubur dah mati ni, pahala mengalir je. Apa sahaja mengalir kat aku ni? Rupanya anak tak berhenti ngaji setiap hari lepas maghrib sebab kita cakap tadi kawan dengan setan. Sebab tu je. Kita ajar anak kita solat. Kenapa penting ajar anak solat? Sebab saham. Macam ni yang kata takbir, macam ni. Semua nak suruh cikgu ustazah ajar kat sekolah. Kita boleh ajar, kita tak nak ajar. Anak tanya, habis angkat tahiyat ni macam mana ayah? Dia asyhadu an la ilaha naik macam tu. Setiap hari dia buat tu sebab kita ajar dia. Asyhadu an la ilaha illallah, mengalir pahala. Tapi ya kan, tengok kat masjid tadi ada pakcik tu asyhadu an la dia macam ni. Macam mana tu? Aku tanyalah pakcik tu, tak dapat ayah nak jawab dah. Kita nampak benda tu biasa je. Kan? Dia cakap, bang, esok lepas subuh kita solat subuh berjemaah nak? Tiba-tiba je. Bukan apa bang, teringat arwah mak ayah dulu. Lepas subuh kan, setiap kali subuh mesti subuh berjemaah. Ya ke? Yelah. Mengalir lagi pahala. Sebab benda baik yang kita tanamkan. Hala tuju pemanduan ni. Bang, petang ni kita karaoke nak? Kenapa pula? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat. Sudah. Banyak lagi benda lain boleh ajar. Rosak. Jom pergi kelab malam lah. Duduk-duduk je. Sebab arwah ni memang lepas maghrib memang bawa. Tapi jangan, dia tak beritahu kat mak. Ilah sabar lah. Jangan. Jaga. Baik, hala tuju. Yang keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Nak masuk syurga ni ada satu kunci, iaitu rahmat Allah.
Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Satu je cara dia. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Itu cara dia. Lepas tu dengan rahmat Allah, masuk syurga. Tak beribadah, confirm tak dapat rahmat Allah. Beribadah, belum tentu lagi. Tapi itulah usaha dia. Yalah, beribadah belum tentu. Maksudnya apa? Yalah, beribadah, tapi kepala ingat benda lain. Beribadah, tapi niatnya nak tunjuk ke orang. Beribadah sebab apa? Nak tunjuk ke orang dia paling banyak lagi semayang. Ada seorang abid, dia mengabdikan diri dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Orang dululah, zaman dulu. Kemudian diceritakan, diriwayatkan bagaimana ketika dia akhirat nanti, dia sebut, Allah Ta'ala sebut, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Maka kata abid tu, ya Allah, aku tak nak. Boleh tak kau masuk aku dalam syurga sebab ibadah aku tu? Dia kata macam tu. Allah nak masuk dalam syurga dengan rahmat Allah ni, dia kata dia tak nak. Maka apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala cungkil, sebelah matanya terkeluar. Ambil mata dia. Kenapa ya Allah? Sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu, nak tebus nikmat sebelah mata pun tak boleh. Apatah lagi kamu nak masuk syurga. Kamu masuk syurga dengan rahmat aku, bukan sebab dengan ibadah kamu. Allah tak perlukan pun solat kita. Kita yang perlukan Allah terima solat kita. Aduh, kena faham. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksud kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci lain, kemudian anak-anak ada kunci. Semua orang kena mainkan peranan masing-masing. Maka salahlah kalau kita kata didik anak ni kerja orang perempuan, kau buatlah. Salah. Abang tu suami tau, abang tu ketua keluarga tau, abang pun kena, abang yang kena buat. Saya ni pun kerja juga. Bergaduh. Kerja siapa? Sama-sama. Sebenarnya menguruskan keluarga ni sama seperti menguruskan sebuah syarikat sebenarnya. Dia ada director, dia ada dia punya ahli lembaga dia ada dasar-dasarnya, dia ada pengurusan keuangannya. Syarikat tu akan mufliskan bankrupt kalau berbelanja berlebihan tidak diuruskan. Syarikat tu akan hilang hala tuju. Syarikat tu mungkin akan di-ban. Syarikat tu mungkin akan ditutup disebabkan salah laku dan tingkah laku yang tidak terkawal, moral tidak dijaga, akhlaknya out. Itu sebab kita kena tengok akhlak yang terbaik. Bersempena dengan bulan Maulidur Rasul ni, kita pun tahu tidak ada lagi dah akhlak yang terbaik yang kita boleh terapkan dalam keluarga kita. Itulah dia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Surah Al-Allahul Azim, surah Al-Ahzab ayat 21. Kan? Pada diri Rasulullah tu, sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik, bukannya bajet-bajet baik, bukannya macam baik, bukannya antara yang terbaik, confirm terbaik. Dah tahu tu yang terbaik, kenapalah nak ikut yang lain? Baru-baru ni fenomena Blackpink. Apa benda? Minat artis Korea sampai kan nak menyembah-nyembah, dia pun sama pula pasang lilin berkabung. Gila apa? Kan? Bukan cara kita kan? Tapi dia buat, punya minatnya dengan artis tu, punya minat dengan pelakon-pelakon tertentu. Menangis dia dengar pelakon tu kahwin, nak bunuh diri. La ilaha illallah, teruk betul. Dengar Samsul dapat kahwin, okey, happy. Dah kahwin dah dia rupanya. Macam tu kan. Contohlah. Jadi tu sebabnya kita tengok penting, kita tengok akhlak yang terbaik. Tu sebab dia katakan, Imam Malik pun kata, kalau nak bahagia dunia akhirat, kena jaga 4 perkara. Kena ada 4 perkara. Apa dia? Kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Imam Malik kata. Rumah yang lapang tu bukan rumah banglo. Habis kita rumah apartmen memang tak rapat lah. Tak. Maksudnya, maksud rumah yang lapang tu bukan itu. Kenderaan yang tangkas. Macam tu kita tak ada Mercedes Benz, kita tak ada BMW, habislah kita. Tak. Bukan. Pakaian cantik, nasib baik pakaian cantik. Bukan. Maksudnya ada 4 perkara tu. Kenderaan yang tangkas tu maksudnya apa? Maksudnya adalah akal fikiran ni yang cerdas, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang ada akal tapi tak nak gunakan. Tak nak gunakan. Baru-baru ni adalah kes-kes yang pelik-pelik. Kadang-kadang kita pun, macam mana nak cakap? Kan?
Pelik lah, pelik. Banyaklah benda-benda pelik. Orang lelaki sibuk nak menuntut hak, nak kahwin dengan lelaki. Contohnya tu. Pening tak pening? Belaga raket kan? Perempuan nak kahwin dengan perempuan. Pening tak? Pening. Kambing pun kenal jantan betina. Kan, nampak tak? Benda tu pelik. Kenapa jadi macam tu? Pelik tak? Pelik. Sebab akal tu tak guna. Dia tak nak guna akal dia. Ya. Kalau kita tengok kes-kes jenayah yang berlaku kan, macam di Malaysia baru ni ada yang berlaku. Dia bunuhnya budak perempuan tu sebab perempuan tu mengandung anak dia, anak luar nikah. Nak tutup buti, dia belah perutnya, keluarkan janin, buang dalam parit, kemudian dibakar budak perempuan tu. Bakar tu, esok tu datang lagi dan dibakar lagi. Dan pelajar yang buat ni adalah bekas pelajar sekolah agama. Mana silap dia? Sebab akal. Dan bila emosinya tidak boleh dikawal, diganggu oleh syaitan. Syaitan ini senang je. Dia hasut-hasut. Bila kita dah buat, aku tak tahu. Aku cakap je, dia yang buat. Itu syaitan. Syaitan dia takkan tanggungjawab. Mana aku tahu, dia yang buat. Itu sebab kita ni kena jaga tu. Tajuk yang seterusnya itu pengurusan emosi. Maknanya next kena buat tajuk tu. Mana confirm kena panggil lagi lah. Macam tu lah. Betul. Ada berlaku satu kes yang pelik juga. Macam mana akalnya tu? Seorang ibu dan seorang anak, ibu dan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Begini. Berlaku ni dalam beberapa tahun kebelakangan. Lahir budak tu, tak pening budak tu. Kau ni adik-beradik aku ke pak saudara aku? Tak, ini yang berlaku. Akal ni fikir apa? Rupanya ibunya tak ikut sistem Islam. Pergi kelab dandut, mabuk, bawa anak perempuan je pergi sekali, mabuk dua-dua. Bawa lelaki balik lelaki tu rasa dua-dua sekali, dan dengan izin Allah, kuasa Allah nak tunjuk, dua-dua melahirkan anak pada hari yang sama. Pagi mak, malam anak. Tu cerita tadi. Akal tu dah letak kat mana? Kita pun tahu, ni siapa? Ni siapa? Tahu. Nampak tak? Tu saya kata, banyak sangat benda-benda pelik dalam dunia hari ni. Pelik. Dah elok-elok lahir senapang, sibuk nak jadi perempuan. Faham je? Tak, masalahnya akalnya kata boleh. Dia kata boleh. Sebab ni naluri. Hati saya lebih berat ke arah itu. Sanggup pergi buat pembedahan di Thailand, dan untuk pengetahuan semua, berpuluh ribu dah orang yang pergi ke Thailand tu yang mati tidak berkubur dan tidak bertanda. Dia potong senapang, pendarahan tak dapat dihentikan, berhenti, mati. Dah sign tadi, tak tanggungjawab, bab, lambak, bakar. Dahlah buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala murka. Mati pula keadaan macam tu, hinanya. Dan mati akhirat besok datang pegang senapang tu. Akhirat besok dia akan bayarkan malunya nak menghadap Allah, jumpa Nabi. Ni apa kat tangan kau tu? Senapang yang aku buang dulu Rasulullah. Jauh kau bukan umat aku. Betul cakap, kita ni mati besok akan bangkit dengan keadaan apa yang kita sibuk kat dunia ni. Sibuk dengan handphone je. Akhirat tak, yang record ni tak apalah. Kan. Salah pula record ni. Dia kata tak. Saya kata kalau hidupnya telefon hanya tidur telefon, berak pun telefon lagi. Aduh, tu cerita tu. Kan? Itu sebabnya akal. Keduanya, rumah yang lapang, sabar, kena sabar. Sabar. Itu sebabnya sabar ni mustahak. Itu sebab, ingat tak, saya pernah bawa cerita ni lah. Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh Rasulullah datang ziarah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dia kutuknya Sayyidina Abu Bakar ni, dia makinya Sayyidina Abu Bakar, maki. Sayyidina Abu Bakar bangun, pandang dia, diam dia. Bila dia diam, dia duduk balik, sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui tu masuk second round, dia kutuk lagi, tong tang dia bagi.
Kemudian dia bangun sekali lagi. Sayyidina Abu Bakar bangun. Diam dia. Kerana dia duduk sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Kali ketiga, bila Arab Badui tu masuk third round, dia kutuk lagi, dia hamun lagi. Kali ni Sayyidina Abu Bakar dah tak boleh tahan. Dia balas balik. Dia sebut segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada kambing sampai unta, semua dia sebut. Bila dia sebut dia, Nabi bangun. Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Untuk makluman semua, kalau Nabi bangun tinggalkan majlis tertentu tanpa bagi salam, itu habis marah dah Nabi tu. Kita kalau ada yang bangun tak bagi salam, mungkin dah sikit perut atau nak beli susu kat belakang. Pada tadi aku perhatikan, risau sangat, banyak lagi tu, sabar. Kan? Nah, kita takkan cakap dia marah tu. Tak marah tu. Tapi Nabi, itulah mulianya akhlak Nabi. Itu paling marah Nabi tu. Dan bila saya nampak Nabi marah, dia kejar, ya Rasulullah, maaf aku Rasulullah, tolong Nabi tahu apa kesalahan aku, janganlah kau biarkan aku terkeliru ya Rasulullah. Maka Nabi kata, ketahuilah, waktu si Arab Badui itu kutuk kamu, maki kamu, dan kamu bersabar dan terus berbual dengan aku tersenyum, kerana aku nampak seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu, mengerumuni kamu dan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Sebab dia sabar. Bila kali kedua dia maki lagi, dia caci lagi, dan kau sabar duduk dengan aku tersenyum, kerana aku nampak bertambah-tambah lagi jumlah malaikat yang datang mengerumuni kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Tetapi apabila kamu membalas cacian dan makian orang itu, kan, aku terlihat bagaimana malaikat mengherdik kamu, mencerca kamu, dan malaikat meninggalkan kamu, dan tempatnya digantikan oleh syaitan yang mengelilingi kamu dan menghasut kamu. Lagi-lagi, cakap lagi, kata lagi. Itu sebab bila kita marah, kadang-kadang kita kena tahan dulu, sabar dulu, tekan butang pause, berhenti dulu jap, nak marah ke apa ni, nanti dulu. Itu sebab aku tinggalkan kampung tanpa memberikan salam. Itu yang kadang-kadang bila kita marah, macam-macam kita cakap. Dah lah, kau tu macam ni, kau tu tak betul lah, ni dah cakap. Malam tu lepas mayang, kenapalah aku cakap macam tu siang tadi, mulut ni, kita kata. Sedangkan kita ada kawalan. Kita ada 3 alat yang paling berkuasa dalam diri kita. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, dan apa yang kita buat. Kawallah dengan sebaik-baiknya. Tu ada seorang lelaki datang, ada seorang perempuan ni, dia nak flight. Dia nak naik flight, tengok flight dia delay. Lambatnya. Dia pun pergi dekat satu kedai, dia beli magazine dan beli cookies. You know what I mean by cookies? Dia beli cookies, dia duduk dekat satu kursi panjang, duduk kat situ, ada seorang lelaki, cookies kat tengah-tengah, tengah baca majalah, magazine. Dia ambil sekeping, lelaki tu ambil sekeping, dia sekeping, selang-seli, sekeping. Dia kata dalam hati, kalau tak ramai orang dalam, aku tampar lagi. Sekeping, istiqamah. Sampailah sekeping yang terakhir, dia nak tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu ambil, patah 2 bagi dia 1. Dia punya marah lah. Dia marah. Dia pun pergi berlalu tinggalkan lelaki ni. Dia pun naik flight pun sampai. Dia pun duduk tenang nak baca balik magazine ni. Dia ambil cermin mata, nak baca magazine. Dia buka beg tangan dia, baru dia perasan yang cookies dia masih ada lagi dalam beg tangan dia. Maknanya cookies tu tadi lelaki tu punya. Mbak, contoh siapa sangka kita rasa kita betul dah, tapi rupanya lepas tu berkata, ya Allah, baru tahu daripada kita marah tadi, baik betul lelaki tu, sampaikan yang last tu boleh patah 2 bagi dia 1. Dia tak marah pun, kita yang marah ambil cookies tu. Nampak tak? Lelaki seringkali diperlakukan sedemikian. Tak adalah, gurau je. Tapi itu kadang-kadang kita, cuba kalau kita sabar sikit, kita kata, cik makan cookies saya ni, cik tahu tak? Tak adalah, ni saya punya. Ya ke?
Dia pun cek dalam beg tangan. Lah, saya punya dalam beg tangan. Saya sambung sambung. Itu yang sepatutnya. Jadi selesai. Ni marah-marah buat apa kita tak tahu pun. Berapa banyak kes cikgu-cikgu kadang-kadang, guru-guru ada yang marah budak tu mencuri dekat kantin. Budak tu mencuri makanan kan ni. Mas ni kan saya kata jangan curi. Pap, dia sebatnya. Besok tu dia sebat 2 kali. Berdarah-darah dah. Tangan ni dah berdarah, boleh tak sebat tangan ni, budak tu kata. Akhirnya ni, kenapa kamu mencuri? Minta maaf, saya perut saya dah tak tahan lapar sangat. Duit belanja mak saya kerja daripada pagi sampai malam. Pagi dia tinggalkan duit saya, abang saya curi duit tu. Abang saya buat beli dadah, dia kata. Saya tak tahu macam mana, saya lapar, saya ambil lah. Rotan tadi, cikgu tu rasa bersalah. Kenapa laku rotan kau? Tu sebabnya sabar sikit, tanya dulu. Ada seorang budak umur 5 tahun. Dia makan mi hailam. Tahu mi hailam? Mi yang ada kuah kicap, ada telur goyang-goyang. Makan serap. Tiba-tiba dia terbalikkan mi tu, berterabur, tumpah. Mak dia marah. Apakah yang akan kita lakukan? Pertama, kita tampar anak kita sampai ke dinding. Bang. Kedua, benam kepala dia dalam kolah air tu. Nampak lagi tak? Nampak lagi tak? Itu torture penjara betul. Atau ketiga, kita tanya soalan. Dalam hal ni, mak dia tanya soalan. Kenapa saya pakai macam ni? Sebenarnya saya nak tolong mama. Macam mana pula? Mama tengok dia pun kutip balik mi itu tadi. Dia pun ambil kain, dia lap. Berminyak-minyak, tak bersih pun. Ada halang-halang tu basuh lah sekali. Dia pun basuh. Berminyak-minyak, tak bersih pun. Barulah mama dia faham. Selama ni anak ni nampak cara mama dia kemas dapur ada dengan kutip benda yang berterabur, lap benda yang tumpah. Jadi dia ingat kalau dia nak tolong mama dia kena teraburkan dulu. Dia ingat macam tu. Nampak? Kalau kita tampar anak ni tadi, kita pukul anak tadi sampai tu, dia kalau tak boleh tolong. Kalau tolong mesti kena penampar. Nampak tak? Tengok cara. Itu sebabnya saya kata sabar sikit. Sabar ni penting. Jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Orang perempuan cukup senang masuk syurga berbanding orang lelaki. Sabar. Jangan cepat marah. Faham? Ada sebab sesuatu hukum untuk Allah Ta'ala bagi. Faham? Jangan cepat. Aku nak gelak pula tengok muka sebasing. Dia dah macam ni lah orang-orang. Dia marah tak boleh sorok masalahnya. Tak, tu saya kata sabar banyak. Kadang-kadang kita tak tahu apa di sebaliknya. Cepat sangat nak marah. Sian. Alamat balik. Di mana? Bang, pergi masjid. Ya, ke masjid. Mesti lepak kena kopi ni. Sabar. Abang pergi mana bang? Dah 3 hari tak balik. Abang mengaji ke masjid 3 hari. Semenjak balik ikut trip ni kan, trip services services and Quran Center Ustaz Muhammad Zaili ni, memang abang rasa rajin mengaji sekarang. Ni bau wangi sangat ni. Biasalah bila dah rapat dengan orang yang baik macam Ustaz Muhammad Zaili tu, memang wangi aja. Dia jual habis nama Ustaz Zaili ni. Tengok. Baru aja sangka baik, nampak? Orang tu mengaji 3 hari, buntang-buntang mata, dia cakap kahwin lagi lah tu. Susah betul. Ya, tapi macam mana pun tu saya selalu pesan, kalau nak marah, jangan marah hukum, marah orangnya. Kadang yang tak betul orangnya. Kan? Orang tu kadang-kadang yang sunnah perkahwin lebih ni kan, bukan perkahwin tu saja, tetapi adil tu. Kadang yang seorang pun tak mampu berlaku adil, macam mana nak dapat lebih? Betul tak? Cepat. Betul. Tak main lagi. Tak, yang penting kita letak tu. Sebab jadi takut kita terlepas cakap. Bila kita marah, kita kena ucap balik semula. Sebenarnya ada orang cakap, sebenarnya poligami tak sesuai masa sekarang ni. Jangan. Seolah-olah kita nak meletakkan hukum Allah ni dulu je sesuai, sekarang tak sesuai. Jangan. Mengucap balik semula.
Hati-hati, sebab kita marah, kita tahu sebenarnya masalah ni manusia tu, yang pelaku tu, bukan hukum tu. Kan? Abang kena terima hakikat bang, abang tak mampu. Wah, jangan marah. Cubalah. Aku bunuh kau. Ui, janganlah macam itu. Kan, sabar. Dia nampak macam ngigil bawa beg. Tapi tak marah pegang pisau tegak ni. Cuba. Time awak tidur saya potong. La. Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini baik, tak ada lah. Orang sini kalau suami dia kata, abang rasa abang nak kahwin satu lagi. Orang sini dia kata apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma selawat dulu ni. Sebab Ustaz Zuhairi ajar selawat. Selawat Allah. Yang lelaki dah risau, selawat pula dia Astaghfirullahalazim. Dah habis tu wake up bang. Macam ni lah bang, saya tak ada masalah. Abang nak kahwin lah, cuma satu je saya risau. Dengan tahap sekarang pun saya tengok level abang memang neraka dah. Macam mana abang boleh berani bang? Abang cuba abang tengok bang ni kita bincang sesama. Saya okey je, cuba kita bincang sesama. Tapi kalau okey, orang perempuan sini akan cakap, abang saya yakin abang boleh berlaku adil. Abang teruskan, insya-Allah saya izinkan. Jangan risau lelaki, itu takkan berlaku. Itu bagi contoh dalam buku teks saja, tapi takkan berlaku. Adalah satu dua, adalah kan. Jadi tu yang kedua. Yang ketiga, bila sebut tentang pakaian yang cantik, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Tu dia. Akhlaknya baik. Jumpa nampak suami, abang jemput minum bang. Bang jemput minum. Bagi cawan siap alas. Dia tak bagi cawan kertas kat suami dia. Tak suami dia. Saya tak cakap saya. Suami dia. Kan. Dah lah dekat tu tulis hot chocolate. Ini semua scammer tau. Air kosong kau kata hot chocolate. Ini contoh lah. Kan abang jemput bang, itu isteri baik, akhlak baik, sentiasa tahu sebelum suami ni minta, abang nak air. Tahu je abang ni nak air. Abang, bukan saya dulu kita kahwin kan? Abang duduk bang, abang minum, abang minum. Sambil-sambil tu dipicit tangan. Susah dah nak jumpa isteri macam tu. Isteri saya duduk aja dia terus capai. Macam mana bang? Abang okey bang? Baru betul, minta apa pun dapat. Lenguh lah, inilah. Abang lenguh sini. Nak mati sangat lah tu. Mana? Sian suami. Akhlak yang baik. Ya ke bang? Mana sakit bang? Mana sakit bang? Allah, angin ni bang, banyak angin. Abang kerja teruk sangat. Kita kena cuti bang. Kita cuti kita ambil lah cuti. Abang jangan kerja je. Tak ya pula lah, abang dah lama tak cuti. Nampak? Macam tu. Baru betul. Picit tak nak, apa tak nak. Ni lah sikit sakit. Saya ni lagi lah manusia saya keluarkan. No. Dia mengungkit, dia beranak tu. Dia boleh cakap, saya ni manusia saya keluarkan. Puan berapa orang anak puan? Puan berapa orang anak? 6 kali aku beranak. Macam tu lah, contoh. Awak tahu tak sakit beranak macam mana? Aku minta kau picit aja. Ni kau ngungkit sampai kau ni sakit beranak, kenapa? Susah macam tu. Kan?
Seronok. Alhamdulillah, seronok sangat. Kan? Kan, tapi betul sakit tu memang sakit, tahu tu lah. Tapi orang lelaki ni sakit, dia memang manja. Orang lelaki ni dia makin berusia makin kuat manja dia. Betul. Kena peluk, kena apa? Iya. Apa dia? Apa dia? Nak baby lagi, jangan. Apa dia? Dah canya dah. Pergi rombongan lagi tu. Ustaz, tolonglah panggil orang angkat. Tak nak agak lah Ustaz. Allah, yelah macam baby. Macam baby yelah. Ingat nak baby lagi. Dia nak dibelai betul. Tidur tu kosong-kosong perut dia. Waktu baru dah. Kadang-kadang dah biasa kan tidur sebelah. Siapa yang tidur sebelah kanan? Ada. Isteri saya semua kadang tak dengar saya berdengkur, dia risau. Kalau berdengkur tu okey tu. Ada tu bunyi sombong kapal tau. Esok pagi tu bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Tapi kalau bunyi tu okey. Dia yang taruk tu, saya ada kajian saya buat tu, ada yang perempuan sampai duduk tu tengok. Apalah yang kau tanggung ni bang? Dia tahap yang maksimum tu, dia sampai dekat chorus tu. Dia climax tu dia macam tercekik tu. Kalau pernah dengar lah macam tercekik tu. Lepas tu dia senyap tu. Dia dengar kayak itu. Hidup lagi dah, hidup lagi. Hidup lagi. Hidup lagi umurnya. Itu ada satu. Dah lama tak gelak air. Hati-hati, saya ceramah dekat Bangi, ada seorang makcik tu berlari dia kuat. Kenapa makcik? Nak kencing. Sabar. Jaga. Jaga. Dia takut aku tengok gelap. Ada satu makcik tu dia kata, tak adalah masa lain paling makcik tinggalkan pakcik kau time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Dia kata, itu sebab itu sebab hargai. Mulai malam ni kalau dengar lagi berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang. Okey. Ya. Dan yang kelima yang saya sebut tadi, yang keempat pula, iaitu pakai pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Ambil ilmu. Itu sebab tujuan perjalanan kita buat pengisian, sebab kita dapat ilmu. Dalam bas ada perkongsian, dapat ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Cari ilmu banyak-banyak, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai pergi ke Brunei, sampai pergi ke luar negara, cari ilmu. Pergi tempat orang sebenarnya. Ada orang cakap, daripada kau pergi sana jalan-jalan sampai kau pergi Mekah lah. Mekah kita pergi juga. Pergi tempat lain pun sunnah, sebab Nabi pun pergi tengok tempat orang, belajar budaya orang, ilmu semua tu. Kalau kau pergi negara ni, kau kena macam-macam ni. Pergi negara ni macam-macam ni. Tahu. Saya pergi Balkan kan, baru ku tahu. Barulah ku tahu. Rupanya azab rupanya bila nak makan dan juga membuang apa yang kita makan. Makan satu hal, nak cari yang halal susah kadang-kadang negara-negara tertentu. Nak membuang yang kita makan susah sebab tak ada kepala paip.
Boleh pula yang ketua grup kata, belajar-belajarlah pakai tisu. Miangnya sampai ke maghrib. Aduh. Banjir bilik air tu. Orang putih ni pula dia dah biasa toilet dia kering. Oh dia marah. Dia marah dengan masa ni. InsyaAllah saya akan pergi pada bulan Februari. Saya akan pergi ke Kapadokia, Turki. Untuk malam semua belum lagi orang kata setakat ni baru diumumkan, belum lagi saya buka penyertaan nak join, boleh bagi tahu dengan Puan Habibah. Kita boleh pergi sekali kan. Saya tak pernah pergi, first time. Ya, bulan 2, sebab bulan 2 ada salji. Nak pergi ke puncak RCS. Macam tu. Ni kan promote lebih kurang macam tu. Okey, jadi makna kata kita ni cari ilmu. Belajar. Saya pun pergi ke Singapura tu pun saya tahu, rupanya di Singapura keretanya tak boleh lebih berapa 10 tahun. Tak boleh 10 tahun kereta. Nanti kena hantar kat scrap. Kalau kita nak sambung kita kena bayar pula. Macam tu bagus, safety. Di Malaysia tak, kereta tu dah 20 tahun. Dia boleh sambung lagi ambil ni exhaust lampu. Kalau lampu dah tak nyala boleh letak torchlight lagi boleh tak. Di Malaysia guna sampai habis. Tapi dari segi safety tu yang bila dia accident dia buat ni pergi sana ni pergi sini tu. Sedang main lekat-lekat aja. Sebenarnya bagus sebenarnya macam tu. Bagus sebenarnya. Banyaklah kita belajar. Rupanya di Singapura macam ni. Macam tu. Patut Singapura ni dia murah hati. Saya pergi Singapura. Saya pergi yang masa meet and greet tu jumpa saya. Semua sedekah. Ya Allah, tak payahlah. Tak payahlah. Saya kata. Tak, ada satu malam tu camat dekat JB. Grup ni, ada satu grup ni dia kata lambat sangat tunggu ustaz sampai nak datang sampai ke Singapura. Dia buat satu program majlis buka puasa dengan saya. Mungkin ada yang pergi kot dalam grup ni. Dia buat dekat hotel. Masa tu hotel Min Hotel ke apa tak kisah, dekat JB ni lah. Lepas tu buat dekat sana majlis buka puasa. Lepas tu solat maghrib. Lepas tu tazkirah sebelum buka puasa lah. Kemudian ada solat sunat tarawih semua hulu saya. Duit Singapura pula tu. Kebetulan keluar minyak tak ada. Minyak kereta tak ada. Nak isi minyak tak nak duit Singapura. Kenalah pakai duit driver saya. Masa tu isilah minyak masa tu. Tak, saya fikir bagus betul budaya orang Singapura ni. Saya kata kan, tak boleh, tak pernah tak bagi. Bagus dia. Tak, saya bukan minta hari ni. Tak, nak. Bukan. Nak, saya kata ni memang betul. Macam saya pergi masa tu saya pergi di Melbourne tu. Saya bawa mak saya dengan isteri saya. Memang dia punya layan, masaknya, apanya. Ya Allah, malu saya. Dia dah pandang macam kita ni, macam ahli keluarga betul. Macam itu yang rapat tadi tu, dia rasa saya macam anak-anak dia dah. Semua. Bukan orang Singapura. Bukan. Sebab orang Temasek tersalah saya. Macam sama je dia kata. Tak ada dah. Sebenarnya akhlak tu orang akan ingat. Akhlak orang akan ingat. Tu buat je benda-benda baik. Ingat yang baik-baik. Saya selalu cakap, ingat baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. InsyaAllah Allah balas yang baik-baik. Yang tu kita kena buat kan? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Dirimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, dan keluargamu memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Maka tunaikanlah hak masing-masing dari semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai diri kita sendiri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ahli keluarga, tanggungjawab suami bukan hanya beri peralatan dan kelengkapan rumah sahaja. Tanggungjawab kena isteri dan membantu rumah tangga suami. Cara-cara mengikat hati suami isteri pun dua-dua kena buat. Dan begitu juga sikap tolak ansur dalam mengurus rumah tangga. Kalau tak ada, susah. Apa pula asyik saya je basuh, asyik saya kemas rumah. Apa hal pula abang ni boleh keluar kerja senang-senang, saya pun nak kerja macam tu. Tak, dia kena faham. Suami pun kena faham. Yalah, tak apa dah. Awak dah penat daripada pagi dah kemas rumah, bagi saya pula kemas. Itu baru betul. Itu sebab saya pernah sebut. Dan ni benda ni ramai lelaki marah saya. Saya cakap apa? Tanggungjawab orang perempuan hanya dua saja. Melahirkan anak dan melayan suami. That's all.
Saya ulang. Nanti dulu. Jangan suka cepat sangat. Nanti dulu. Tanggungjawab seorang isteri melayan suami, melahirkan anak. Dua saja. Yang lain, masak, kemas rumah, basuh pinggan, basuh kain, sental bilik air, suapkan anak makan, jaga pendidikan anak, ajar anak, sapu sampah, kemas, buang sampah, basuh pinggan, semua, basuh baju, sidai kain, semua. Masak, hidang, semua sebenarnya tanggungjawab suami. Cuma lega orang lelaki, nasib baik ada cuma. Cuma orang lelaki kena faham, kena sedar, orang perempuan sebagai isteri dengan penuh rela hati memangku tugas itu. Dan dia bukan hanya tak mampu, tapi dia melaksanakan lebih baik daripada lelaki buat. Jadi kalau orang lelaki faham benda ni, dia takkan marah. Ni kenapa rumah sepah ni? Kan kerja kau kemaskanlah. Salah. Dia cakap, kenapa rumah sepah ni? Itulah tadi anak-anak ni. Oh ya ke? Tak apalah, jom kita kemas sesama. Tak apa, biar abang kemas, awak pergi masak dapur. Sendiri tahu. Dia kan kalau nampak kemas pula, kemas rumah kita, terima kasih lah isteri abang ni, Allahu Akbar. Abang sendiri pun tak mampu nak buat macam ni. Itu sebab melahirkan anak, melayan suami, kita jangan ambil ringan. Buat betul-betul. Jangan benarkan, tu jangan. Merayu-rayu dia. Kan, tolong. Tu juga lahirkan anak. Berapa ramai boleh lahirkan? Tak cek tahun dia. Pas dia. Malu saya doktor, malu. Malu kenapa pula? Anak saya 12 dah. Biarlah 12, rezeki tu. Bukan malu. Malu kenapa? Timing dia doktor. Hari tu tak sempat sampai hospital. Dalam ambulan dah beranak. Tak apa. Tahun lepas tu lagi pula, dalam lift hospital beranak. Itu pun saya juga. Dia kata, oh ya ke? Rezeki ada, kan saya kata tadi, rezeki anak. Tu sebab orang lelaki kalau faham benda tu, sebab saya beritahu, benda tu kena faham. Dan orang lelaki kena faham tanggungjawab bagi nafkah. Wajib mengutamakan isteri dan anak-anaknya baru ibu dia. Saya selalu cakap ni. Jadi seorang ibu jangan, boy, semenjak dah ada bini ni, asyik bini kau aja. Aku ni yang lahirkan kau. Dengan muka-muka tak ada anu. Anak ni nak cakap pasal hukum sekarang, mak kecil hati. Kita yang belajar patut tahu. Kan? Bila anak bagi duit belanja, mak, ni duit belanja bulan ni. Kau bagi mak ni, anak isteri kau dah lepas, kau dah bagi belum? Dah bagi nak. Tak apalah, terima kasih banyak ya. Dan Allah murahkan rezeki kau. Macam tu. Seorang ibu yang belajar, dia akan cakap macam tu. Kan? Dan begitu juga seorang suami tidak boleh memaksa, tidak boleh melarang. Pertama, tak boleh melarang isterinya kalau nak jaga mak ayahnya yang sakit. Suami tak boleh larang. Tapi atas kuasa suami memang dia boleh larang. Contohnya, bang, saya nak pergi jaga mak saya, boleh tak bang? Kesian mak tak ada orang nak jaga. Mak tak sihat tu bang, boleh tak bang? Dapat 2 hari jadilah. Tak boleh. Kau duduk rumah, aku tak suka. Mak kau dah lah tak suka kat aku. Kau duduk rumah. Bila isteri dengar cakap suami, walaupun sedih, dia dengar cakap suami duduk di rumah, isteri tu dapat pahala, suami berdosa. Faham? Tu kena faham betul-betul. Dan begitu juga suami tak boleh paksa isteri tolong jaga mak ayah suami yang sakit. Mak abang sakit ni, boleh tak tolong jaga? Tapi kebiasaan isteri yang baik, bang, mak ayah abang pun mak ayah saya juga, biar saya jaga. Dan sebaik-baik suami, bagilah upah pada suami sebab tolong jaga mak ayah kita. Macam tu. Nampak insentif. Saya ni ngomong insentif kewangan berjumlah. Sebab terima kasih. Alah bang, tak adalah bang, saya ikhlas lah bang. Banyak isteri macam tu. Ya, jadi makna kata kena faham konsep ni betul-betul. Bukan kata kita, tapi ustaz kata tak boleh lah bagi duit. Bukan tak boleh bagi kat mak dia, tapi kena utamakan isteri dan anak-anaknya dalam bab nafkah. Berbuat baik, tetap buat baik abadan-abadan sampai bila-bila dia memang wajib buat baik pada mak ayah dia. Walau mak ayah dah meninggal dunia sekalipun, wajib buat baik lagi, doakan dia. Tu kata tadi.
Tapi isu menafkah ni kena faham, mesti isteri dengan anak ni. Habis Ustaz, gaji saya cukup-cukup je Ustaz, kan? Saya tak, kalau bagi isteri dengan anak saya, mak saya tak rasa lah. Patut kena fikir sebelum kahwin, bukan dah kahwin baru fikir. Kan? Tu yang kita kena faham. Cara memikat hati suami, cara memikat hati isteri kena buat. 3 perkara dalam perkahwinan ni. Pertama nak bahagia ikut syariat Islam, satu. Kedua, kita takkan kenal pasangan kita, melainkan tu adalah merupakan proses berterusan. Tu sebabnya dah kahwin 20 tahun pun masih lagi sebut, aku tak faham betul orang tua ni, apa dia nak lagi ni. Kenapa? Kau cakap dengan aku. Dah cerita dengan jiran sebelah, nak aja. Kenapa? Contohlah. Alah, kau layan macam tu je, kejap tidur dah tu. Iya ke? Iya, nak buat macam mana? Dia kata tidak akan tidur, meleleh dia. Betul. Kadang-kadang tak faham lah. Yang lelaki pun sama. Aku tak faham tu dengan bini aku, apa lagi dia nak? Bising aja. Orang lelaki kena tahu, pada orang perempuan, dia luahkan perasaan dia memang kat mulut dia. Orang lelaki dia simpan dalam. Orang lelaki dia marah kan. Orang lelaki banyak macam tu. Orang perempuan, abang tahu tak ni dia kena cakap. Orang lelaki, orang perempuan ni, dia memang luahan perasaan kat mulut dia. Tapi itu yang perempuan selalu cakap tu, Ustaz, mulut saya je jahat, hati baik. Mana-mana macam tu dah ada. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Tapi bising-bising tu biasa. Tu biasa. Orang perempuan memang hobi je di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi biarkan dia, ada je benda nak diceramahkannya. Orang tahu tak ni orang tahu. Orang perempuan, dia kalau berleter ni paling lama pun 4 minit. Dia penat kan, dia minum air, lepas tu dia sambung balik. Macam tu kan. Jadi orang lelaki kena sabar. Tu sebabnya orang lelaki tu, sebabnya ulama terdahulu dia menggambarkan perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun kita tak mampu nak meluruskan kebengkokan wanita tu, orang lelaki lah kena bersedia membengkokkan dirinya, menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Faham? Itu dia. Sebab perempuan ni makhluk yang istimewa. Orang perempuan senang masuk syurga. Kata Nabi, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, dan juga taat perintah suami. Jaga 4-4 ni kata Nabi, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Bayang, siap boleh pilih pintu lagi. Orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Semua neraka ni. Ustaz Zuhaili dengan saya sekali sama. Iya, kami tanggungan banyak. Isteri nak fikir, anak-anak perempuan semua ni, anak-anak yang tak lepas semua kena fikir, makcik kalau ada mak saudara yang tak ada saudara lain, kita ni waris terakhir, kita pun kena tanggungjawab. Orang perempuan jaga 4 tu je. Orang lelaki jaga solat, jaga puasa, jaga taat perintah isteri, perintah suami, perintah isteri lagi teruk. Jaga maruah, jaga nah, belum tentu boleh masuk syurga. Tapi orang perempuan rupanya nak solat puasa senang, jaga maruah diri pun kadang tak boleh. Pakai baju ketat-ketat keluar. Betul, maruah diri jatuh. Kemudian orang cakap pula, tu bukan isteri si siapa tu ke? Jatuh maruah suami. Mulut dia jahat siapa dia tu? Alah, bini siapa tu lah. Dah sebut. Jatuh lagi. Kalau orang kutuk suami kita, pertahankan. Aku tengok laki kau macam tak kerja je, ada je kat rumah. Tak kerja ke dia? Tak adalah, dia kerja. Dia banyak buat kerja part time. Akak doa sama-sama mudah-mudahan dia cepat dapat kerja tetap. Yelah, ingat tak kerja tadi. Macam tu. Pertahankan. Ini tak, betul laki kau macam tak kerja, elok je kat rumah. Memangnya menyusah orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Kalau kita ni tentulah jadi bahagia, kan? Jaga maruah diri. Jangan pakai seksi-seksi ketat-ketat. Pakai tudung, pakai ketat. Lepas tu baju t-shirt pendek. Bila tunduk je siapa suruh pakai baju pendek-pendek macam tu? Kan ada budak muda sekarang macam tu. Pakai tudung, lepas tu tarik sini.
tarik sini. Dedahkan. Betul. Kena jaga tu. Nabi kata akan tiba masanya nanti umatku dia berpakaian tetapi sebenarnya dia telanjang. Tu maksud dia. Kan? Tu boleh cerita lagi. Berkembang tengah hari. Berkembang sidai kain. Serap. Serap. Lalulah imam. Assalamualaikum, mam. Terlajak sampai ke parit ni motor kawan. Dia tegur pula aku dia. Dan yang keempat, taat perintah suami. Itu yang kadang-kadang nak melawan aja. Tanya pun, Allah Allah. Abang, saya ni ada lawatan grup ni dengan MZ. MZ Services and Quran Center. Dia buat lawatan ke Malaysia, pergi ke Johor. Ramailah bagi pengesahan dah. Ni nak tanya abang ni, boleh tak? Yalah kot, minggu ni duduk rumah. Abang, bukan selalu dapat peluang ni, faham? Engkau tanya ke kau nak hentak laki kau? Bila tanya, suami kata jangan. Yelah abang, tak apalah bang, kadang abang cakap macam tu, tentu tu yang terbaik. Saya redha. Memang tidak. Samsul debat ada bang. Bila lagi dia cakap? Engkau dia tanya aku, kau marah aku, kenapa? Nampak? Kan disebutkan macam mana akhir zaman, apa di akhirat nanti Nabi nak bawa umat dia masuk dalam syurga, kan? Tiba-tiba terdengar bunyi ngauman api neraka. Ya Allah, kuat betul. Bunyi apa? Ngauman api neraka. Macam mana jaraknya? 500 tahun perjalanan. Dah bunyi macam tu. Bayangkan kalau dekat macam mana? Makin lama makin dekat. Nabi kata, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah pada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin dekat api tu. Makin Nabi halau, makin dekat. Datang Jibril, dia bagilah segelas air. Tapi tak adalah hot chocolate, tak adalah. Dia bagi segelas air. Jibril bagi segelas air. Bila bagi segelas air, kau ambillah air ni dan kau siramkanlah kepada api tu. Segelas air je. Nabi siram, reda api tu. Nabi pun tanya, air apa yang kau berikan kat aku tadi, wahai Jibril? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Soalan bocor. Menangislah kerana Allah. Orang perempuan, berhentilah menangis sebab jantan. Faham? Sudah-sudahlah. Ya, menangis kerana Allah. Ya. Lepas ni apa yang lelaki nak buat tu, pergi lantak dia. Faham? Setuju je, tahu? Tahu tak? Sangka buruk tak habis. Kan? Suami suruh sign. Ya? Setuju. Sebab suami nak transfer nama tanah, nama banglo tu nama kita. Kan saya kata sangka baik, sangka buruk tak habis-habis. Ada je benda tak elok fikir. Jadi mana kata jaga. Dan begitu juga keberkatan dalam menjalankan tugas mencari rezeki untuk rumah tangga. Carilah keberkatan. Kan? Kita dalam hidup kita jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan ingat, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Isteri kita taklah cantik sangat pada pandangan orang, tapi kita cantikkan dia, akhlaknya, budi bahasanya, cantik segala-galanya buat kita. Sikap kita itu penting. Suami kita taklah sehandsome mana, tetapi akhlaknya itu, kita pandang dia, kebaikan dia, sudah tentulah dia jadi yang terbaik untuk kita. Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia tentu ada kekurangannya. Sejahat-jahat manusia pun ada kebaikannya. Maka kalau kita melihat pada keburukan orang, kita akan jumpa. Yang bergaduh, bercerai-berai, dah mula melihat kekurangan, tapi terlupa melihat berpuluh tahun kahwin, takkan tak ada satu kebaikan pun yang signifikan untuk keluarga dia tu, kerana menyebabkan kita terlupa. Di Malaysia, satu pasangan bercerai setiap 13 minit.
Setakat saya ceramah ni dah 5 pasangan bercerai. Bayangkan. Itu sebab saya kata memang tak tahu kenapa. Itu sebabnya balik pada basic tadi, saya kata tadi, ingat bahagia ni pada Allah. Minta pada Allah banyak-banyak. Kejar keberkatan. Apa masuk berkat? Masuk berkat ni adalah, ada yang cakap al-barakah. Barakah ni pondok Ustaz Kazim, betul juga. Tapi berkat ni ada yang cakap lauk kenduri kahwin bawa balik, punya juga. Tapi keberkatan ni, kalau ni nak cerita keberkatan rezeki, ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Ada orang rezeki dia sikit tak cukup, banyak pula tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Tu yang Nabi sebut, anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. InsyaAllah tenang rumah tangga kita, capailah sakinah tu. Yang kedua, tanda keberkatan rezeki, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik bergurau senda, main kejar-kejar di rumah. Jangan main nyorok. 10 hari tak jumpa. Mana perginya laki aku, dah keras dalam hari tu makan ubat gegat. Kan bahagia, panggil pun romantik. Sayang, abang ada kat dapur. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka sayang sehari. Abang tak nak geli-geli sangat lah. Happy ke tak happy cakap. Ataupun suami balik kan, suami balik dia pegang tangan isteri dia, dah pergi masuk dalam, biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan. Basuh pinggan dengan ada logo tu, MZ Services and Quran Center. Ada logo ada logo. Kan, pakai vest lagi tengok. Bahagia tak? Bahagia. Ataupun suami balik, sayang, saya bancuh air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Abang ni, abang bawa kuih apa tu? Kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa pula abang bawa? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Cuba tengok dalam tu, kuih cakui. Cakui kan kapel. Cakui kan kapel. Singapura pun panggil cakui kan? Ada. Tu kuih kapel namanya tu. Samsul Debat pun bagi nama kapel. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak-anak dapat nombor 1 dalam subjek, happy dah. Anak-anak dapat akhlak terbaik, happy dah. Kadang orang perempuan ni, dia boleh menangis dia tengok, ya Allah, anak dah konvo bang. Wah, convocation tadika tu bukan kindergarten punya convocation kan, bukannya universiti, tapi dah kasi happy dah kan. Yang keempat, apabila kita ni masyarakat, jiran, tempat kerja, tempat kita bercampur, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak buat benda-benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali dia zarahi tetamu, ada je yang datang, tin delivery. Itu tak kira, itu bukan Shopee. Kau ada kan? Tak. Bang, berkat sampai lagi bang. Tak. Tu bukan. Dia berkat ni adalah orang datang tu, kita masak, ajak dia masuk, kita jamu dia makan, masak semua bagi dia makan. Itu baru berkat. Dan yang ketujuhnya, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Jadi itulah dia. Macam hari ni lah, termakbul juga hasrat saya nak jumpa sekali lagi orang Singapura. Dan harapnya ni bukanlah yang terakhir. Mudah-mudahan ada lagi. Kalau boleh kita buat nanti besok, kita boleh jumpa lagi insyaAllah di Singapura. Saya seronok pergi Singapura ni. Ada satu kedai tu pukul 11 pagi dah ada dah seafood. Kedai apa dah? Seafood. Kedai apa? Tai Chi? Yalah. Baik-baik saya sebut, saya tak sebut, salah kan. Betul. InsyaAllah kalau ikutkan, ada satu program lagi ni, ada satu program dengan apa, dengan Abang Jad nak buat kan, tapi apa dia postpone berapa bulan. InsyaAllah
Tapi saya ucap terima kasih banyak. Ucap terima kasih banyak. Apapun nak capai sakinah tu dah mati. Itu sebab kata bahagia letak kat mana? Bahagia letak di mana? Di hati. Jawab hati. Tapi jadi manusia ni jadi tak bahagia kadang. Mata ni sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Jadi macam mana nak tenang? Lepas tu tak puas hati pula dengan apa yang orang ada. Mula datang sifat dengki. Mula rasa jadi kita tak akan bahagia dengan perasaan macam tu. Siapa yang dengki, kena faham dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Macam tadilah nampak Ustaz Zuhaili, wah dah sampai situ dia dah sampai sini. Yalah, kita dapat pergi semua tu. Contohlah kan. Alhamdulillah dia dah pergi, dia boleh share dengan kita pengalaman dia dekat sana. Dan next time dia dah tahu dah ke tempat mana sesuai nak bawa kita pergi. Kan? Bukan kaleng-kaleng ni. Asian Youth. Kan, betul lah kan. Dapat anugerah perdana lagi. Bertuah lah kita. We are in a good hand. Kan? So insya-Allah mudah-mudahan kita doakan. Dah lah Ustaz Zuhaili ni dia muda lagi. Jadi banyak masa lagi nak buat kita, insya-Allah mudah-mudahan. Doakan panjang umur, murah rezeki dan panggil Samsul debat lagi. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekian, saya cukup sekadar sebab lepas ni kan dah mula ada sesi bergambar apa semua kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan.